Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Razali Awang, perunding media Suria Care. Hari ini 1 April 2020. Kita masih ada dalam 10 hari lagi sebelum RMO berakhir, insya-Allah. Kalau kita semua mematuhi arahan, segalanya berjalan lancar mengikut apa yang dirancang. Apa yang penting kita memberi kerjasama. Pada live kali ini, saya ingin berkongsi sambungan seperti siri sebelumnya, dan suka cerita ingin saya berkongsi sebelum kita bercerita lanjut mengenai pengalaman saya di Bumi Syam pada misi khas yang lepas. Ada beberapa perkara yang kita perlu beri keutamaan. Orang bila nampak misi kemanusiaan di luar negara ni macam seronok, sebenarnya tidak. Yang kita perlu mengambil kira, ada beberapa tips yang kita perlu patuhi, kerana tips ini akan mengelak diri dari terperangkap dengan sebarang suasana tegang. Dan saya sendiri pernah mengalami di Afrin, di mana saya melanggar apa yang sepatutnya saya ikuti, saya tidak ikuti. Saya telah mengambil gambar di tengah bandar Afrin pada hari Jumaat. Saya lupa beberapa bulan, pada hari Jumaat saya ingat lagi. Dan kerana kesilapan mengambil gambar, saya telah ditahan di tengah bandar Afrin lebih kurang dalam 1 jam. Selepas itu saya lepas kembali ke pejabat Imarul Syam di tengah bandar Afrin, berkemas untuk pergi ke Atma. Dalam perjalanan saya mengambil gambar lagi di Jandares. Seronok bila mengambil gambar dan kena tahan, dan di soal siasat tak lama kali ini, dalam 40 minit. Ini adalah penting apabila kita ke mana-mana, terutama di kawasan konflik. Cuba elak, jangan mengambil gambar sebarangan. Bila diberi kebenaran, baru ambil. Begitu juga waktu saya melalui M4 dari Darkush menuju ke Sahil. Saya telah ditegur supaya menyembunyikan telefon sebab di situ terlalu berisiko, sebab M4 ni adalah kawasan perebutan. Jadi tips yang paling mustahak bukan untuk diri kita sendiri, memang satu kepuasan mengambil gambar, ya. Kita boleh kongsi dengan orang lain, tapi kadang-kadang benda itu mengundang risiko lebih besar. Kerana gambar kita ditangkap, tak apa, selamat lagi nyawa. Kita takut kerana gambar kita ditembak, cedera dah mati, wallahualam. Itu yang kita tak nak. Dan satu lagi tip, di kawasan yang di luar lingkungan budaya, kita cuba fahami budaya. Yang saya ingat, saya di Zarzur, di rumah Adnan, saya tak boleh masuk ke dalam rumah sehingga diberi kebenaran untuk masuk, sebab orang Arab ni dia begitu menjaga kata orang golongan wanita. Kerana kami berkongsi rumah, so selagi tak diberi kebenaran, jangan masuk. Begitu juga dari dalam bilik, kami terpaksa mengetuk dulu, baru ada suara menjawab, baru boleh keluar. Dan tips yang ketiga, tidak boleh berjalan seorang diri. Amat berbahaya. Ini bukan sahaja di Syam, tapi di mana-mana kawasan konflik. Tak boleh sama sekali berjalan seorang diri. 2 orang pun tak boleh. Kalau nak berjalan dalam satu grup dan ditemani oleh orang-orang terhak. Kerana kita terdedah pada risiko diculik. Kita tak tahu siapa yang di sekeliling kita, siapa mereka, apa tujuan mereka. Dan kadang-kadang dengan orang yang kita kenal pun, kita perlu menjaga. Sebab daripada Sahil kembali ke Atma, saya tak cerita dengan Ustazah Siti Sakinah. Saya menerima mesej dalam dan mesej itu menanya pelbagai soalan, dan dia menyertakan, dia mendakwa dia adalah setiausaha kepada salah seorang rakan kongsi kami di Syria. Dan beberapa mesej yang masuk itu begitu memuskilkan saya, sehinggalah saya menghubungi Syekh Samir di Turki, dan saya dah minta, Razali, you tutup telefon,
tutup, matikan data dan sebagainya, kerana orang sebegini kita takut risiko, ya, sebab mereka ni boleh actually dia boleh trace pergerakan kita, di mana kita berada, sebab pelbagai kumpulan kat sana. So kadang-kadang dia melihat kita sebagai petugas kemanusiaan adalah umpan yang boleh yang boleh dicolek dan boleh minta tebusan. Ini yang sebenarnya kita cuba elak, dan ketika itu sepatutnya sebenarnya kami daripada Sahil terus ke Atma. Ada faktor itulah sebenarnya saya terpaksa bermalam satu malam di Zarzur selain kereta rosak. Jadi benda-benda yang sebegini kalau dihampiri oleh sesiapa, jangan sesekali memberi nombor telefon, Facebook, dan cuba elak, sebab kita tak tahu apa motif orang yang mendekati kita, terutama di kawasan yang sebegini. Juga ni di mana-mana pun, di Malaysia pun kita cuba elak, jangan buka dompet di khalayak. Sebab macam saya langsung tak buka dompet, langsung tak keluarkan duit. Saya mengharapkan rakan kongsi di sana bukan saya kedekut, tapi saya cuma membuka dompet di dalam kenderaan. Sebab kalau buka di tempat awam, kita akan menjadi perhatian. Dan mereka, kita perlu ingat, di satu tempat yang tiada lagi peraturan, mereka ada polis, mereka ada askar dan sebagainya, tapi setiap orang ada dedah pada risiko dicolek, risiko dirompak dan sebagainya. Sebab itu bagi siapa yang berminat untuk menjadi petugas sebegini, perlu mempunyai beberapa tips-tips bagaimana untuk menyimpan wang di mana dan sebagainya. Langsung tidak boleh tunjuk atau keluarkan dompet, walaupun dompet itu dompet kosong, ya, tapi jangan tunjuk. Sebab saya dalam keadaan mengawal dari segi tak tunjuk dan sebagainya, masih lagi dihampiri oleh beberapa dan sebagainya. Jadi kedudukan diorang, cuma jangan memberi peluang untuk menampakkan sebarang benda yang berharga. Bahkan saya tak pakai jam tangan, telefon pun saya bila perlu baru saya keluar, sebab kita tak nak yang kita ni menunjukkan benda-benda yang berharga. Sebab itu sewaktu saya berada di sini, saya pakai telefon murah. Untuk kerja saya memakai yang bersesuaian dengan kerja, tapi untuk setakat WhatsApp saya bawa satu telefon spare yang harganya 400-500. Ini adalah mustahak, ya, sebab kita tak nak ramai pemangsa di sekeliling kita, so di mangsa. Begitu juga kalau kita pergi ke kem pelarian, kita sifat pemurah ni bagus, tapi cuba elak pemurah tidak bertempat. Sebab mereka begitu terdesak, kalau kita pergi membawa coklat ke apa dan sebagainya, diorang datang menyerbu. So bila datang menyerbu, keadaan menjadi tidak terkawal. Bila keadaan tidak terkawal, dia mencetuskan satu suasana tegang. So keadaan sebegini yang perlu kita elak. Kalau nak agihkan apa-apa, agihkan di kawasan tertutup, sebagai contoh di sekolah dan sebagainya. Kerana kalau kita buat di kawasan terbuka, di sasaran, sebab mereka di sana, dia katakanlah kalau kita bawa satu bungkus coklat, tak akan cukup. Sebab peragihan roti misalnya, saya masih ingat di satu tempat di Afrin, kita dah bagi di Atma, kita dah susun suruh dia orang mengatur berbaris dan sebagainya. Dalam keadaan macam itu sekalipun, sejak muka yang sama. Sebab itu dalam situasi sebegini, kita nak lebih peka dengan persekitaran. Ini adalah tips-tips sebelum kita pergi kepada perkongsian pengalaman seterusnya. Okey, sebenarnya pada misi yang lepas, saya banyak menghabiskan masa di Sahil, khususnya di Khair Batu Jauz. Saya menganggap Khair Batu Jauz tu adalah seperti rumah saya, walaupun kemah dengan segala kemudahan asas. Hidup dalam kemah ni sebenarnya tak mudah. Memang payah. Saya pun tabik spring, kata orang, dengan orang Syria yang boleh hidup 9 tahun dalam
tiada elektrik. Alhamdulillah mereka ni kreatif. Mereka membuat solar. Tiada air. Air adalah daripada air tangki dan tiada air panas. Sebab itu berminggu-minggu bohong. Dalam 2 minggu saya tidak mandi. Sebab tiada air panas, suhu sejuk. Dan pengalaman yang paling menyentuh hati adalah di Khirbatul Jauz apabila pada 13 hari bulan, kalau tak silap saya, sepatutnya pagi itu saya keluar terus ke kem As-Sakinah, kem yang 50 kem yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia, tapi berikutan hujan dan angin. So saya kata kepada Adnan dan Syadi, kita akan pergi kemudian. So saya kata diorang pergi solat Jumaat, saya rukhsah balik solat Jumaat. Bila sampai ke sana, tak boleh dibayangkan. Kami lihat kemah, bukan saja kemah kita, kemah orang lain di kawasan lereng ranap. Ranap kerana angin kuat. Dan ketika itu suhu memang sejuk, hujan, berlumpur dan sebagainya. Ketibaan kami memang dari jauh dia orang akan datang menyerbu sebab dia orang terdesak. Yang 50 kemah yang kita bina hasil sumbangan rakyat Malaysia melalui Suria Care, kita dah bina di Sahil tu, di kem As-Sakinah. So bila saya sampai, saya tercengang sebab yang tua, yang muda, kanak-kanak semua datang mengadu masalah. Saya tak faham sebenarnya dengan apa yang dia cakap. Memang saya tak faham, tetapi satu bahasa naluri memberi saya pemahaman bahawa mereka adalah desperate sangat pada masa kemah mereka dah dimasuki air. Mereka desperate kerana kemah mereka runtuh, dan lebih meruncing adalah mereka tiada makanan. Apa yang saya boleh ikhtiarkan pada masa itu dengan sedikit sumbangan yang diberikan melalui saya agihkan keperluan asas. On the spot, saya minta Syadi dan Adnan mencari stok makanan asas. Bukannya apa, saya bagi sebotol minyak, gula dan tepung. Ini adalah keperluan asas. Dan pada masa yang sama juga kami menghubungi pejabat di Shah Alam memaklumkan situasi begitu kritikal. Kita perlu sediakan alas sebab ada kemah yang dah memang masuk ke lumpur, tak boleh duduk. So diorang perlukan alas, dan alhamdulillah mendapat kelulusan segera, dan keesokannya kami telah pun berjaya menghantar alas berkenaan. Dan situasi di situ memang kita rasa macam, boleh ke kau nak hidup untuk 2-3 tahun lagi? Sebab saya rasa saya sebulan pun saya tak sanggup, sebab segala-galanya begitu asas. Kemah tak ada bekalan elektrik, air yang dihantar melalui tangki, dan makanan. Mereka ni berpindah dalam tempoh masa sebulan, dan kebanyakan yang berpindah itu adalah sehelai sepinggang. Mereka, dalam kata yang lain, mereka tak ada apa. So roti dan keperluan asas yang lain masih lagi diagihkan oleh NGO, termasuklah kita semua. Dan minta maaf, saya sebenarnya hari yang ke-12 self quarantine baru kena flu, tapi tak apa, duduk dalam rumah. Dan kami pada masa yang sama, hari Jumaat yang sama juga, kami meminta white helmets untuk bertindak segera menutup jalan-jalan yang becak dengan batu dan sebagainya. Dan pada hari Sabtu, alhamdulillah keadaan bertambah baik, tapi cuaca di Khirbatul Jauz ni, saya kata apa pada kawan saya, dia adalah seperti Grand Canyon. Sebab kita betul-betul di kawasan pergunungan, kering tetapi berangin. Dia punya sani dia tu memang perik, tapi tak seperik seperti dekat Atma. Dan bila kita masuk ke dalam kemah, walaupun cuaca adalah sejuk, tak boleh sebenarnya kata orang berkuap. Saya tak ada nak komplain dan sebagainya. Dia punya bau dan sebagainya. Tapi itulah pilihan yang pelarian di sana ada. Dan pada kesempatan kali ini juga saya sebenarnya
pergi dia panggil apa nama tempat tu, saya dah lupa. Reef, kawasan yang paling hujung yang berada lebih kurang dalam 5 kilometer daripada tentera kerajaan. So, bukan apa saya pergi pada waktu malam dengan mengagihkan wang zakat yang disumbangkan melalui Syadi. Kami pergerakan itu agak mencabar sebab kami menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam untuk sampai, dan kami dimaklumkan juga di situ pada bulan lepas 5 pelajar yang mati akibat dibom. Dan sebenarnya kawasan yang saya duduk di Sahil itu, saya pernah sampai sebelum ni, dan kalau sebelum ni jumlah pelariannya kita nampak tidak banyak. Ia berada di mana-mana. Satu perkara penting di Sahil ini, dia kawasan pergunungan tapi dia lembahnya cukup cantik. Bila kita tengok kawasan lembah, ada sungai dan sebagainya, tapi tidak boleh menggunakan air sungai sebab air sungai itu dah pun tercemar. Saya cuba tengok dari dekat dan memang dia bukan boleh menjadi satu sumber minuman. Ia penuh dengan sampah dan sebagainya. Kita tak boleh salahkan pelarian sebab dalam situasi macam tu kita tak sempat nak. Itu yang diorang guna. Keadaan mereka begitu terdesak sekali. Dan kami menjadikan Sahil atau khususnya Khirbatul Jauz ini adalah pusat pergerakan kami membuat operasi dalam hari 3 malam, dan dari situ saya sebenarnya banyak kes bergerak dari satu kes. Setiap seorang ada cerita. Jadi, dan saya pun tidak boleh bergerak dengan bebas. Dinasihatkan walaupun kawasan itu semua orang panggil Ami Syadi dan sebagainya, Ami Adnan dan sebagainya, tapi ada faktor-faktor keselamatan. Setiap orang di situ mempunyai senjata. So kita tidak tahu mereka. Jadi dalam keadaan sebegini, ada kalanya saya kereta sebab kita tak tahu dengan siapa mereka berdepan. So semasa berada di Khirbatul Jauz ni, sebenarnya penduduk sekitar yang mengenali kami menerima dengan hati yang terbuka. Kadang-kadang bila nampak kereta kami pulang petang, dah bawa kopi sebab dia orang tahu saya memang suka kopi. Kadang-kadang bukan tak nak bayar, dia orang sama sekali kerana saya terpaksa gantikan dengan benda yang lain. Apa yang saya bawa saya gantikan sebab dia orang ni memang sebolehnya tak nak terima. Tu budaya Arab ya. Walaupun mereka ni susah payah macam mana sekalipun, meraihkan tetamu adalah satu keutamaan. Sebenarnya tempoh 4 hari 3 malam di Sahil atau Khirbatul Jauz ni memang tak cukup. Sebolehnya saya kalau boleh nak duduk lama lagi, tapi terpaksa bergerak mengikut jadual. Dan dari situ sebenarnya seperti saya nyatakan tadi, apabila kami bergerak pada hari Sabtu tu, secara tiba-tiba dalam perjalanan saya mendapat mesej yang mengatakan dia mengenali saya, dia setiausaha kepada salah seorang rakan kerjasama Syria Care di Syria. Dan bila mesej bertalu-talu, nampak desperate sangat. Jadi ini menimbulkan keraguan. Saya menghubungi Syekh, dan Syekh kata tutup telefon, tutup segalanya, saya ikut. Sebab kita di sana, kita tak tahu keadaan, jadi kita kena ikut apa nasihat daripada orang tempatan atau apa nasihat yang diputuskan oleh ibu pejabat. Kita tak boleh tunjuk kita pandai walaupun kita berada di situ, sebab kadang-kadang kita punya connection tak sama. Kita memang macam saya dengan Syekh Samir tu, memang saya tabik sebab hampir setiap segenap tempat yang dia mahir walaupun dia berada di luar. Dan dari situ saya bergerak melalui lagi ke M4. Pada masa tu dah berlaku ketegangan dekat M4 ni, ketegangan di mana orang Syria dia tak nak M4 tu dikawal oleh Rusia dan juga Turki, sebab mereka menganggap ni adalah pencabulan kepada kedaulatan. Dalam konteks ini sebenarnya banyak persepsi yang boleh diulas, tapi bila saya nak balik daripada Sahil ke Zarzur,
selain daripada ancaman mesej, ada satu dugaan. Dugaan yang paling besar, kereta kami rosak. Walaupun rosak, masih boleh bergerak perlahan-lahan. Berhampiran dengan Zarzur lebih kurang dalam 4 km. Adnan nampak bengkel, dihantarnya kereta, dan ketika itu kami tunggu. Dia kata mula setengah jam, 1 jam, lepas 1 jam 2 jam. Lepas itu saya cakap, apa lagi nak buat? So dia kata okey, dia cakap kita terpaksa bermalam di Zarzur sebab kereta rosak. Okey, saya cakap macam mana nak balik? So Adnan cakap kita tunggu, tak ada kereta yang nak ambil kami 3 orang. Sehinggalah ada motosikal seorang. Mula-mula kami nak naik berempat. Tak pernah ada pengalaman hidup saya naik motosikal lebih daripada 2 orang. So daripada bengkel tu nak balik ke rumah Adnan dalam 4 km, bertiga. Tinggal Syadi dekat belakang. Sebab dia takkan benarkan saya naik berdua. Sama sekali saya pun tidak ingin naik motosikal jadi dalam jarak 4 km. So dari situ saya kembalilah ke rumah Adnan dan alhamdulillah dapat bermalam. Tapi nak jadikan cerita, bila saya pergi ke rumah Adnan, saya masih menganggap yang saya akan berlepas juga ke Atma pada hari berkenaan. Tapi tidak, ya. Pertama kali pengalaman dalam, walaupun saya banyak menyertai membuat liputan di kawasan perang dan sebagainya, ini pertama kali saya bermalam dengan apa yang ada di badan. Adalah beg satu dengan laptop, dengan saya sentiasa bawa burus gigi dengan pisau dan sebagainya, tapi tak ada apa yang lain. Diorang menawarkan pakaian diorang untuk ditukar ganti, tapi memandangkan faktor musim sejuk, baju kita tak berbau dan sebagainya, kami tidur seperti itu. Apa yang kami pakai dan ya apa yang ada di badan. Tapi kadang pengalaman ni seronok juga sebab ini adalah kenyataan sebenar hidup di lapangan, ya. Dia tak sama seperti kita lihat macam syoknya buat kerja-kerja kemanusiaan. Orang nampak syok, tetapi orang tak tahu sebenarnya kerja-kerja kemanusiaan ni bukannya mudah, dan ini adalah sebahagian daripada pengalaman yang tak dapat dirasai dalam kerja. Boleh merasa sendiri kepayahan ni. Macam saya tak pernah kenal mak dia, saya tak pernah kenal adik-beradik dia kecuali Abu Yahya. Mak dia, kakak ipar dia, bila saya nak masuk kena ketuk dulu, dan bila kadang-kadang dia berdehem je baru boleh masuk. So itu cara budaya dia orang. Dan kalau kita nak, sehingga kan kalau nak ke tanah malam hari, kita terpaksa ketuk pintu kita dulu sebab untuk memberi isyarat pada dia orang bahawa kita akan keluar. Dan ini adalah satu benda yang akan kenangan yang manis untuk dikenang, kerana tak semua orang mempunyai pengalaman sebegini. Dan saya kata kepada sebenarnya dalam tempoh berkenaan cuma sekali saya dapat tidur atas katil, iaitu sewaktu saya berada di Idlib. Abu Bakar, bukannya Abu Bakar al-Baghdadi. Kalau Abu Bakar al-Latakia ni, dia adalah seorang mujahidin. Dia dengan rela hati menumpangkan kami bermalam di rumahnya. Dan di malam hari, alhamdulillah, Abu Bakar al-Latakia ni dia boleh berbahasa Inggeris, taklah parah sangat. Jadi dia keluarkan satu kotak tau. Apa benda dia keluarkan? Rupanya ubat-ubatan dari Malaysia, produk apa yang linzi dan sebagainya, yang jus noni dan sebagainya. Dia kata dia memang dipakai benda ni dan dia ada impact. Saya kata kami dekat Malaysia pun tak apa-apa pakai sangat, tapi tahulah produk ni. Dia kata ni bagus untuk kencing manis dan sebagainya. Dan itulah sepanjang tempoh berapa lama dekat di lapangan, saya cuma berpeluang bermalam atas katil cuma sekali di rumah Abu Bakar al-Latakia di Idlib. Dan
Abu Bakar Al-Latakia ni saya sangat baik hati. Dia adalah seorang pengumpul madu dan dia bagi saya madu yang paling baik. Itulah sebenarnya budaya Arab ni. Dia orang kalau nampak kita rasa kita rasa kita macam tak ada apa-apa, tapi bagi dia orang dia akan meraihkan kita sebaik mungkin. Sebab saya ingat bila sarapan pagi tu saya apa benda yang kau hidang. Dia pun sebenarnya tak ada apa sangat dekat rumah dia orang. Dia orang pelarian kan. Apa yang dia orang ada tak banyak, tak semewah seperti kita, tapi semua benda yang ada dekat dapur tu dibawa keluar. Itu adalah budaya dia orang. Dan kadang-kadang macam sampai ke malam hari dia orang cari ikan buah, kita tak makan, dia tolong kopek. So macam benda-benda yang macam ni yang boleh buat, adakah mampu kita buat bila kita menempuh suasana macam tu? Itu adalah satu persoalan saya. Bila kita menempuh dugaan, kadang-kadang lebih banyak merungut daripada kita bersyukur. Itu adalah satu kenyataan. Dan ni Kak Aminah dah muncul. Assalamualaikum Kak Aminah. Kak Aminah ni macam saya anggap macam Kak Long saya lah. Kalau Ustazah Siti Sakinah ni Kak Long saya dekat pejabat. Kalau saya masuk dekat Syria, Kak Long saya dekat Atma. Saya sebenarnya sebut pasal Kak Aminah ni, saya memang tabik Kak Aminah dah 6 tahun berada di sana menabur bakti. Bangga sebagai rakyat Malaysia yang bagi full komitmen untuk membantu pelarian. Dan setiap kali saya masuk ke dalam Atma, wajib bagi saya menziarahi walaupun sekali ke rumah Kak Aminah. Tapi minta maaf Kak Aminah sebab baru ni tak sempat. Kita balik, kita sempat menikmati roti canai Kak Aminah, tapi sebab arahan balik dalam masa 20 minit saya pun memang kelam kabut. Sebab sepatutnya pada hari saya diarahkan balik, saya pergi membuat assessment ke perkampungan Malaysia, tapi semua benda tu terpaksa dibatalkan kerana semasa. Masa 20 minit tu sebenarnya saya beritahu 20 minit untuk berkemas barang, saya macam bingung. Sebab apa? Bingung. Pertama, baju saya masih dekat ampaian, masih basah. Kedua, saya nak kata panik tak, semacam betul ke kena keluar daripada Syria sekarang? Jadi alhamdulillah semuanya saya boleh manage. Even 10 minit saya dah pack semua barang. Jadi semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Adalah beberapa pengalaman kena tahan dan sebagainya. Cuma bila saya nak keluar daripada Atma tu, dia dah buat saringan kesihatan. Dia dah tembak dah bukan tembak dengan senapang, dia tembak dengan apa yang pengesan suhu badan tu. Alhamdulillah kami semua lepas. Ini saya akan kongsi pada live selanjutnya. Saya rasa untuk itu saja. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh sebagainya. Sebenarnya banyak benda yang hendak dikongsi, pengalaman berada di Syria. Dan juga kepada siapa yang ingin follow dan sebagainya, tulisan saya ada disiarkan di web kami di Syria Care dan juga di laman sosial kami. Boleh mengikuti. Kadang-kadang penulisan dengan live ini tak sama. Kadang-kadang penulisan itu lagi details. Dan saya rasa untuk itu dulu daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa selanjutnya. Sekian, terima kasih.